Okay, insyaAllah. Sikit je lagi, sikit je lagi. Siapa duk? Mute, 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 mute. Okay, clear dah tadi pasal macam mana nak pilih? Ha? Tak lupa masuk nak yang muntin tu. Macam mana ni? No. Dekat mana ni? Asmo kena mute. Okay. Next slide. Yang ni clear tak tadi pasal potential rakan positif, potential buyer dan lain-lain. Lain-lain ni termasuklah kita punya adik-beradik, kawan-kawan sekolah semua dia duduk dalam lain-lain. Tapi kalaulah adik-beradik dan kawan sekolah tu orang yang memang kita buat posting apa pun, kita tulis titik saja pun dia memang akan like atau komen, dia termasuk dalam kumpulan rakan positif. Kekalkan depa ni. Rakan positif ni, kekalkan, okey? Sebab mereka ni lah akan membantu lonjakkan kita punya apa-apa posting pun untuk orang lain nampak dengan lebih ramai. Alright? So potential buyer dia akan datang perlahan-lahan melalui group community yang kita add tadi. Kita add kawan-kawan. Lepas tu bila team sale, outlet manager, bila hampa keluar pergi jumpa klien, cuba hampa tanya mereka punya Facebook. Untuk kawan-kawan, okay? Untuk berkawan. Abang ada kata untuk kawan-kawan ataupun abang kata kadang-kadang kita ada jualan yang sangat murah dan untuk orang yang friend di Facebook. Contoh, kita abang lalu begitu. Jadi senang kita nak bagi tahu kat dia bila dalam posting kita tu kita letak jadi dia senang nampak kalau kita berkawan dengan dia. Contoh, kalau dia nak bagi, kalau dia tak mau bagi, kita add peniaga-peniaga yang mana kita kenal lah. Okay? Itu potential buyer. Lepas tu kalau untuk sales team, sales person FFC, hampa lebih banyak kena cari orang yang ada potensi untuk menjadi ejen. Macam orang yang ada di kedai. Orang yang di kedai ni kadang kita kata, oh dia ni tak aktif Facebook kawan sebab dia peniaga. Sebenarnya tak. Semua orang ada di Facebook. Cuma mereka buat posting dengan tidak je. Semua orang ada di Facebook. Orang yang berniaga pun malam-malam mereka tengok juga. Mereka duk tengok aja ni cerita Palestin lah apalah kan. Mereka duk tengok aja gosip-gosip. Kan cerita Tiga lah, cerita Wahab punya kes lah. Semua mereka tahu. Itu sebenarnya mereka wujud di Facebook. Cuma kadang-kadang orang tak mau jadi friend kita. Sebab kita kerja duk menjual saja. Kita duk buat posting jualan saja. Posting promosi saja. Jadi orang menyampah. Orang rasa terganggu. Orang nak duk relax-relax buka Facebook. Tengok-tengok kita duduk buat iklan jual. Orang tak mau tengok benda tu. Okay? Siapa dekat sini yang suka berkebun? Hobi berkebun ni sebenarnya sangat mudah membina follower. Siapa yang suka berkebun boleh share pasal dia punya hobi berkebun tu. Kan tips berkebun menggunakan getah ke, menggunakan tong terpakai ke. Siapa pakai iPhone ni? Okay, alright. So lain-lain ni termasuklah kawan-kawan, adik-beradik, musuh kita ada di lain-lain lah kan. Kalau dia masih berkawan kita walaupun musuh kan. So clear? Yang ini hampa kena buat housekeeping. Kena buat housekeeping betul-betul. Sebab selagi ada yang kulat-kulat tu, profil yang dah mati tu, dia akan menghalang hampa untuk dapat potential customer mendapat rakan positif yang baru. Alright. So, untuk konten, nak tulis apa? Okay, nak tulis apa? Tadi baru Kak Wan sahabat konten yang pertama, kickstart tadi yang perkenalkan diri itu kan? Yang itu, bila hampa dah buat, hampa tolong pin kan?
Okey, boleh tengok dekat Facebook. Alhamdulillah. Salam perkenalan ni, siapa punya cerita ni? Siapa punya mic ni? Boleh pinkan posting tu. Saya Roslan, Head of Sale, Ketua Jabatan Jualan di Ayam Bismi. Pinkan kat tu. Sebab lepas pada tu kita nak buat posting lain, kita nak cerita pasal anak kita pergi sekolah, anak kita punya result Paisah, anak buat persembahan kat sekolah. Benda tu akan tenggelamkan kita punya hal kerja. So yang tu pinkan kat atas. No? Pinkan kat atas. So konten asas ini adalah very very basic. Asas saja. Ambil siapa nama Zoom dia cute girl ni. Oh no. Cute girl is waiting. Okay, cute girl, welcome cute girl. Konten asas adalah macam kat orang cakap tadi, hampa boleh tulis. Ini dia ada banyak, boleh pilih yang mana. Sebab satu. Apa cute girl? Sana cute girl. Situ lah. Nashra, cute ke Nashra? Tak cute mana? Cute lah sangat. Cute girl tolong mute. Mute dah. Okay. Konten asas ni, team marketing tak payahlah sebab dia pun memang dah pandai buat konten. Dia pun tahu dah sebenarnya dia pun nak kena tulis apa untuk tarik orang yang macam mana. Tapi untuk sales person yang baru nak mula aktif, baru nak belajar aktif, mulakan dulu dengan rutin harian. Macam kat orang kata tadi, pagi hampa pergi ke outlet, duk kelas-kelas ayam tu, benda tu ambil satu gambar pun dah jadi satu posting. Ataupun buat satu video pun dah jadi satu posting. Okay? Itu termasuk dalam rutin harian. Lepas tu behind the scene ni macam mana? Behind the scene ni macam kita bersama tim kita pagi-pagi, mungkin pukul 10, time orang tak ramai, kita ada break. Kita minum teh tarik bersama, contoh behind the scene. Ataupun kita angkat ayam masuk dalam bakul untuk hantar kat customer. Ataupun kita pergi jumpa customer dekat restoran. Itu pun behind the scene. Okay. Ataupun satu lagi behind the scene, mungkin kita dekat rumah. Selepas dah balik, dah tutup outlet, balik petang, dah nak uruskan anak-anak, tengok kerja sekolah anak-anak pun boleh. Itu pun boleh jadi konten. Sebab dia tak semestinya tentang kerja kita, tak semestinya tentang produk yang kita jual. Orang bosan kalau kita duk cakap benda yang sama. Sebab orang nak the real life, kehidupan kita. Sebab kehidupan kita setiap hari ni bukan sama aja kan. Macam-macam benda kita buat. Kadang-kadang kita tak perasan benda asas, benda biasa, sesimpel kita sapu sampah di depan pintu tu pun boleh jadikan konten. Satu ni, 2-3 bulan lagi. 2-3 bulan lagi. Bismi Bella. Mute Sat. Okay, lepas tu yang kehidupan tadi boleh cerita pasal anak, pasal Ustaz Fikri tadi dia nak cerita pasal dia guru Al-Quran. Lepas tu Roslan dia ada anak berapa orang dan kehidupan selepas balik pejabat ni lagi sibuk cara di rumah pula nak dukung anak, nak bawa anak pergi kedai RM2.4 ke, nak bawa anak pergi vendor ke, kan? Itu adalah kehidupan biasa. Satu hari, satu cerita kehidupan sudah memadai. Sebab orang tahu kata kesamaan Roslan sama dengan Bob, sama dengan Syafiq, sama selepas kerja kita ada kehidupan kita sendiri. Itulah persamaan antara kita. Okay, kita ada kehidupan sendiri yang kita tak fake, kita tak hidup dalam pura-pura semua nak cerita pasal yang elok saja. Ada benda yang tak elok juga berlaku pada kita. Tapi tukarkan cerita tu jadi simple dan menjadi inspirasi pada orang lain. Okay, tak payah tulis panjang-panjang, tulis pendek cukup. Ataupun video pendek pun tak apa. Tulis panjang nak ambil masa, nak fikir pula, nak tengok dictionary lah apa pula, langsung tak buat. Okay. So pengalaman hampa setiap orang ni ada pengalaman masing-masing, terutamanya pengalaman bersama customer. Okay. Dekat pukul 4 dah. Kau kena habiskan pukul 4 kan? Ustaz Fikri nak pergi masjid. Okay, pengalaman ya Allah. Okay. Pengalaman ni boleh cerita pengalaman kita sebagai orang sale, bukan semuanya indah dan bukan semuanya pahit.
Kan? Boleh cerita satu hari satu point. Lepas tu pasal keluarga pun boleh cerita kita ada anak yang hyperaktif ataupun kita ada jiran, kita ada jiran yang sangat garang. Boleh cerita tapi bukan tentang buruk orang tu. Jadikan cerita tu sebagai sesuatu yang seronok untuk kita pandang positif dia. Dia garang dan kita tukar benda tu menjadi positif kepada kita. Contoh, kalau takut gaduh tak usah cerita benda yang sensitif. Kepakaran ni banyak. Hampa outlet manager semua pandai potong ayam kan? Kecuali 1Z. 1Z tak pandai potong ayam lagi tapi dia dah boleh start tunjuk kepakaran dia macam mana dia entertain, macam mana dia deal. Bila dealing dengan customer, kadang-kadang bukannya mudah, bukannya semua customer mai terus nak beli. Ada yang tanya 1000 macam soalan. Macam 1Z cerita dengan kawan kemarin, customer tu bila mai dia kerja duk tanya, dia ambil ayam, setiap kali dia ambil ayam dia akan tanya, hak ni nak kena potong berapa? Hak ni nak kena potong berapa? Sampai tim outlet pun rasa macam aduh kerja tanya benda yang sama kan. Tapi sebenarnya itulah pengalaman kita dan itulah masanya untuk kita tunjukkan kepakaran kita dekat orang. Okey, cik nak jual berapa ringgit seketui? Kalau dia nak jual RM3 seketui, kita habaq kat dia, okey, untuk hari ni ayam besar kita boleh potong 14, kita boleh potong 16. Contoh, kat orang pun tak pandai bab ni. Hampa outlet manager lagi pandai bab potong ayam. So tunjukkan kepandaian tu. Bukan semua orang reti tau. Jangan ingat benda yang hampa buat setiap hari ni semua benda biasa, benda yang tak best. Kita duk pandang orang lain punya keistimewaan tu sampai kita lupa diri kita ada keistimewaan sendiri. Bukan semua orang tahu. Kak Wan sendiri pun tak reti nak potong ayam secantik outlet buat. Okay. Itu kepakaran apa. Setiap hari tunjuk. Nak potong ayam untuk masak tom yum. Oh, ini cara dia. Pam. Buat tak 30 saat saja. Kan? Tunjuk benda tu. Itu kepakaran hampa. Lepas tu, satu lagi kena ingat, bila kita nak cerita, kita nak menulis di FB sebagai orang sale, hampa tengok balik pengalaman hampa dengan customer sebelum ni. Katalah customer borong. Selalunya customer borong kalau di restoran tu, apa masalah dia? Satu, size. Kan? Satu, size. So, bila menulis tu, ceritakan. Kata, kalau size ni, biasa hari ni ayam besar 2.5 kilo. 2.8 kilo. Kan? Ayam besar. So, kalau ayam besar ni, saya cadangkan, kalau hampa nak masuk ayam masak kicap, potong macam ni. Ataupun boleh buat slice ke, boleh buang ambil isi ke, ataupun isi masak lain, badan masak lain. Contoh. Okay, contoh hampa tulislah macam mana pun yang hampa tahu. Sebab Kak Wan percaya, hampa tiap-tiap orang yang jaga outlet ni, hampa punya kepandaian masing-masing. Ada orang pandai buat chicken chop. Ada orang yang buat buang kulit ayam dengan sangat cepat. Itu kepakaran tau. Bukan semua orang boleh buat. So tunjuk benda tu. Jangan anggap kata benda simple. Buat. Okay, kepakaran. Lepas tu last sekali adalah posting bodoh. Posting bodoh ni sangat mudah. Posting bodoh ni perlu sebab apa? Sebab posting bodoh ni yang akan membantu engagement. Maksudnya orang lebih mudah nak tekan like, orang lebih mudah nak komen, orang lebih mudah nak rasa happy dengan posting bodoh. Posting bodoh ni macam mana? Umpama Kak Wan lah bagi posting bodoh. Sebenarnya dia tak bodoh pun. Posting bodoh ni macam kalau hampa perasan dekat posting, dia akan color kan. Setiap post tu kita boleh pilih kita nak color purple ke, kita nak color pink ke, kita tulis ayat yang pendek. Kan dia ada maksimum berapa aksara huruf tu, dia akan keluar background color tu. Itu adalah posting bodoh, posting yang simple. Kadang-kadang kita tanya soalan teka-teki. Bukanlah Kak Wan kata teka-teki yang Diana duk buat tu posting bodoh. Dia tak bodoh tau. Kak Wan yang panggil posting bodoh sebab dia paling mudah nak buat. Orang kata macam, alah posting bodoh. Tak. Dia sebenarnya posting bodoh ni lah yang untuk naikkan engagement kita. Katakanlah FB kita sendu, orang tak banyak like, friend pun tak ramai, kerap sikit buat posting bodoh ni. So dia akan membantu untuk naik. Okay. So clear? Right, habis. Tepat, pukul 4 tak? 2 minit pukul 4. Okey lah. Ada siapa nak tanya?
Ataupun ada siapa-siapa yang suka rela nak kat orang postmortem FB dia, boleh. Yang mana yang ada urusan lain, nak kena keluar, nak kena habiskan sesi ni, boleh dah. Kita dah habis dah sesi kita hari ni. Okay. So, sebelum kita bersurai ataupun sebelum siapa-siapa nak mengundur diri, boleh kita on video untuk kita ambil gambar? On kamera? Kamera mana? Hakim tu buat answer tu Hakim tu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana kat mana? Penuh kan ni? Macam mana nak? Kamera saya rosak. Tak apa, share. Macam mana nak? Tumpang. Ni ke? Dia hantar duduk. Aku nampak aku hitam lah Syafiq. Boleh kan color? Okay, siapa lagi? Okay. Senyum. Apa ni? Tak buka ni. Sat, Rani buka kamera. Saya tak tahu nak buka. Leha duduk dalam boot kot. Tak boleh buka. Ni. Siapa lagi? Bella tak buka. Cute girl? Kan cute? Macam mana nak buka? Cute girl tak payah buat cute sangat lah cute girl. Okay. Oh, Syafiq tak ada. Okay, alright. Asma? Okay. Nampak saya tak? Alright. Senyum yang paling cute sekali untuk bos. Wait tahu. Dia tak boleh kat one screenshot macam tu je. Very good. Tak tahu. Cepatlah kawan. Dah. Dah kot. Cuba buat screenshot sama. Awak kat orang punya, dia tak keluar ke? Bawi tolong. Pawi ke? Ustaz. Oh ni Abang cute Lam, girl. Bodoh sangat cute girl. Boleh tak? Sekejap. Tiga awal. Macam mana nak kes ni ha? Dia bukan cute boy yang ada belakang tu. Boleh? Dah Dah. ke belum? Boleh. Okay, 1, 2, 3. Sekejap Pawi senyum lah. Ada 1, 2, 3 tak senyum. 1, 2, 3. Sat. Letih lah aku ni. Kejap. Kenapa tak boleh? Kat orang tak kena. Pawi. Okay, dah. Dah, okey, Dah. Cun. So, siapa yang ada urusan, Ustaz Fikri nak pergi masjid, silakan. Dan siapa yang Kawan. nak Tapi azan. Azim reflect. siapa yang nak kat orang postmortem FB dia boleh bagi tahu. Kak Wan ada 2 minit. Habis dah lah, Ulan. Habis dah lah. Beda Ustaz. Cuma Kak Wan tak keluar lagi. Ada siapa nak postmortem Facebook dia sebagai contoh? Kawan, perlu Ya. frame balik ke? Ha? Perlu frame balik ke? Perlu apa? Frame balik ke? Ustaz, kenapa Kak Wan? Zoom Kak Wan hilang macam mana? Stop share. Okay. Stop share dah. Okay, ada yang nak Kak Wan tengok FB dia ke? Kalau ada boleh abang nama FB. Kalau tak mau, malu, boleh PM tepi. Kak Wan buat kemudian. Tapi rambut ada tukar tak kan? Ha? Saya tak abang pun kawan tengok tu FB saya.
Lah punya kawan friend dah. Make sure hampa punya Facebook tu public lah. Public. Jangan friend saja. Kalau friend saja dia bukan orang yang nak berniaga. Orang berniaga kena public. So siapa yang dah start buat boleh share FB dia besok. Share dalam group, kita pakat-pakat like nanti. Dan siapa yang nak minta kawan tengok dia buat betul tak betul setting tu, nanti PM kawan. Okay? Yang tu saja. Tak ada apa-apa dah kan? Terima kasih kawan. Ada Terima apa-apa? kasih kawan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, silakan. Terima kasih kawan. Assalamualaikum semua. Terima kasih Sihat-sihat. Okey. Cik ke? Aku kat nama boleh tak? Kawan. Kawan. Terima kasih Encik Roslan. Kawan. Kawan. Apa? Lagi nak shot kawan. Tak lah, gitu kita friend dia kena remove. Kawan blok dah hampa, kawan blok dah hampa. Kau tak suka apa? Oh, kena remove Auto remove kot. Yelah tu, yelah. Lagi auto friend. Dok, time Facebook kawan memang problem. Tengok ada 724 orang. Dua-dua ada kot 1000 lebih. Aja je. Betul. Demi Allah tak tipu. Tapi ada yang kat 1000. Tujuan duk bawah pokok. Pohon mana? Kocak.